Man, kalau dari segi tactical Boyan Hodak, apa kata kunci utama melihat kepada mereka berjaya mengimbangi perlawanan sehingga minit ke separuh masa yang pertama? Saya rasa kata kunci yang paling penting sekali ialah disiplin. Mereka berdisiplin ketika bertahan dengan Boyan Hodak meletakkan 5 pemain pertahanan pada awalnya dan berjaya bertahan sehingga ke gol-gol yang dijaringkan oleh Hong Wan. Saya rasa itu yang mereka fikirkan ketika mahu pergi ke sana, kerana ialah seperti yang kita tahu, kalau bertemu dengan pasukan JDT ini melakukan kesilapan mudah memang akan dihukum dengan jaringan. Tetapi begitu tingginya disiplin pemain-pemain Kuala Lumpur City menyebabkan sedikit sebenarnya kegusaran juga kepada pemain-pemain JDT, kerana biasanya pada separuh masa pertama mereka akan menjaringkan gol, tetapi dengan disiplin yang cukup tinggi mereka berjaya bertahan, dan juga ada 2 chances yang boleh kita katakan memang clear chance tetapi gagal disempurnakan. Jika itu berjaya dihasilkan dengan gol, saya rasa mungkin macam Datuk kata, mungkin sedikit tekanan untuk pemain-pemain JDT. Okey, saya pada awalnya begitu tak terkejut, tapi melihat taktikal Coach Bojan apabila dia menukar kedudukan Kamal Azizi dengan Declan, tukar posisi. Kamal pergi main left back, Declan pergi main right back, sebab nak imbangkan dengan battle antara Arif Aiman dan Forestieri, Kobe Ong dan Matthew Davis. Itu yang first kali yang mungkin saya jangkap, wah betul, Coach Bojan first kali dia nak buat untuk menyekat kedudukan tu. Dan Sebastian Avanzini duduk sebagai last man, 4 defender di bahagian defender, lepas tu ada satu last man yang imbang untuk bertahan. So dekat situ kita dapat gambaran dah, dia akan main for the display posisi ikut zone bertahan, lakukan counter attack. Tapi malang dia tu, kalau jaringan tu macam awak cakap tadi lah, kalau jaringan tu berlaku untuk KL City, of course game akan jadi different. Nah, inilah yang penting bagi saya. Satu pujian juga harus diberi kepada Bojan, kerana dia study. Dia study game, dia kena cari, yang pertama dia kena cari yang terbaik, macam mana nak mempertahan attacking power daripada JDT. Dia sanggup membuat perubahan daripada kiri ke kanan dan ia berkesan. Betul. Jadi ini amat penting bagi seorang coach untuk kita dah tahu dah lawan dengan tim seperti JDT mana kekuatan dia, mana walau bagaimanapun, walaupun tidak dapat dia membuat satu benda yang sepenuhnya, tetapi sekurang-kurangnya satu langkah yang baik. Dan bagi kita nampak bagaimana frustratednya Arif Aiman pada separuh masa yang pertama dengan, saya gunakan perkataan, pertahanan yang struktur Kamal Aziz sangat baik. Jelas ia sukar sebenarnya untuk menembusi kawasan tersebut. Ya, kerana dengan bantuan Saravanan juga di sebelah kiri, saya rasa memang sedikit tekanan diberikan. Memang saya rasa Arif Aiman kita tak nampak dia ada di dalam game tu, tapi kita tak nampak sepenuhnya dia punya asi dengan percubaan-percubaan dia, dengan gelecekan dia, dengan ialah kita katakan memang sangat berdisiplin pemain-pemain Kuala Lumpur City, tak dinafikan. Ialah ini final ketiga dan 2 kali kedua mereka bertemu dengan pasukan JDT, sudah pasti Bojan Hodak tahulah apa yang nak dilakukan, dan sebenarnya hampir-hampir berjaya, tetapi hanya melepaskan peluang keemasan dinafikan oleh pasukan JDT. Okey, final ini boleh saya anggap sebagai final yang fair. Bukan tugas mudah, tetapi JDT tetap JDT. Di manakah kekuatan yang terletak pada pasukan JDT ini pada separuh masa yang kedua? Di pada J-nya kah, D-nya kah, ataupun T-nya? Bagi saya yang pertama adalah quality of players. Okay? Bila mendapat pressure, tekanan, macam mana nak keluar daripada pressure, macam mana nak keluar daripada tekanan, macam mana nak keluar daripada tight area, macam mana nak maintain the situation, the pace. Ini ada kelebihan pada JDT yang sukar ditandingi. Itu kita tak nafikan. Walau bagaimanapun mereka tetap satu pasukan yang baik di dalam atau di luar tekanan. Okey. Saya malam tu saya di stadium, tetapi saya tak duduk di atas. Saya duduk dekat betul-betul speaker. Belakang saya Boyan Hodak. Saya melihat secara detail bagaimana ketidakketerujaan awal pasukan JDT untuk pergi dan pergi. Afiq, Hong Wan, Jody akan lebih kompos, lebih macam Datuk katakan, okey, for this type of attacking kita slow sekejap. Lepas tu kita kompos balik. Saya rasa benda tu sangat membantu kepada pergerakan-pergerakan apabila sampai ke attacking third dengan one touch football, dengan shielding,
Macam-macam berlaku Man. Saya rasa pemain JDT ni dah faham dengan taktikal yang Bojan Hodak nak main dan dia passion. Dia tak dalam crowd compact area, dia tak ada pergi ke tempat tu. Dia tahu dia ball possession, gerakkan bola dari satu side ke satu side, dan dia passion, maknanya dia sabar menunggu waktu yang sesuai untuk membunuh, dan dia tahu masanya akan tiba, dan dia menggunakan pemain JDT ni menggunakan masa yang sesuai dan tepat, dan ketika itulah dia akan hukum pasukan lawan. Itu kelebihan JDT. Betul. Sebenarnya bila isu tu berlaku, kita nak lihat apa yang tempoh berapa lama yang KLCT boleh bertahan sebenarnya. Kita tahu dia very tekanan datang daripada bukan saja Forestieri, Bersen, Arif Aiman, Afiq, Lendro, tapi datang daripada Jody, Feroz hantar bola, Kovin pergi masuk, Matthew Davis masuk. So dekat situ sebenarnya kalau by tactical yang Bojan nak buat, dia pentingkan dia punya pasukan dulu, sebenarnya dah settle down dah. Dah cukup match untuk game tu. Tapi betul macam Datuk cakap tadi, it's about pasal quality players yang ada pada JDT, dia menguasai dan dia menang.